أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala izin kita untuk kita dapat bangun daripada tidur kita pada pagi yang mulia ini. Dan masih lagi kita diberikan peluang oleh Allah untuk kita dapat menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Mudah-mudahan saudara, apa jua yang Allah Taala berikan daripada segala nikmat-nikmatnya ini dapatlah kita gunakan hendaknya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menilai segala amalan kita pada hari ini sebagai amal yang saleh di sisinya, insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada muka surat 30. Iaitulah yang terakhir dalam membicarakan berkaitan adab-adab seorang guru. Adab-adab seorang guru ataupun etika seorang guru bila dia nak mengajar Quran khususnya ataupun nak mengajar ilmu-ilmu yang lain. Iaitu kata dia, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amina ila an qala. Kata dia, tidak memperlekeh ilmu. Antara adab yang perlu ditekankan dan diambil perhatian ialah seorang itu tidak boleh merendahkan nilai ilmu. Maka dia hendaklah pergi ke tempat yang mempunyai guru untuk mempelajari ilmu daripadanya, sekalipun orang yang belajar tersebut adalah khalifah ataupun sesiapa sahaja. Bahkan dia perlu memelihara ilmu daripada sikap tidak baik ini, sebagaimana golongan terdahulu memeliharanya, dan kisah-kisah mereka berkenaan hal ini sangatlah banyak lagi masyhur. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kita untuk menjaga nilai ilmu. Nilai ilmu ini sangat mahal, tuan-tuan sekalian. Tidak ada suatu nilai yang boleh ditukar ganti dengan ilmu. Maka oleh yang demikian, para ulama yang terdahulu sangat menjaga nilai ilmu ini sehingga mereka tidak membiarkan diri mereka untuk pergi mencari pelajar. Bahkan diajar dan ditegaskan supaya pelajar itulah yang akan mari cari si guru. Kalau nak belajar apa-apa, pelajar itulah akan mari cari guru. Ini dikisahkan dalam suatu kisah antara Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu dengan khalifah pada masa itu, Khalifah Harun Ar-Rashid. Khalifah Harun Ar-Rashid pernah satu hari menghantar utusan, menghantar orang dia lah untuk pergi khabar kepada Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu tentang
hajat Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Hajat dia apa? Hajat dia nak supaya Al-Imam Malik mengajar Al-Muwatta, kitab Muwatta, kitab hadis yang dikarang oleh Al-Imam Malik itu kepadanya, kepada khalifah dan anak-anak dia lah, keluarga dia. Ajar di mana? Ajar di tempat khalifah, ya, di kediaman dia. Jadi mintalah seorang utusan khalifah pergi ke rumah Imam Malik, jemput ke kediaman khalifah. Maka bila sampai sahaja utusan khalifah tadi ke rumah Al-Imam Malik, disebutkan hajatnya khalifah tadi, maka Al-Imam Malik kata kepada utusan si khalifah, awak tolong balik kabarlah semula kepada khalifah kita tu, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Dia sebut kalam dia ini menjadi suatu garis panduan kepada generasi-generasi yang menuntut ilmu sampailah ke hari ini pun ulama masih berpegang kepada kaedah ini, tuan-tuan. Iaitulah ilmu mesti didatangi, sifat dia. Ilmu tu didatangi, maksudnya kita kena pergi ke ilmu. Didatangi, bukan mendatangi. Bukan ilmu tu pergi cari orang yang nak belajar dia, tidak. Sebab apa jadi begitu, tuan-tuan? Kerana nilai ilmu tu cukup mahal. Cukup mahal. Maka kalau guru yang tidak bertegas dengan prinsip ini, boleh jadi dia akan termasuk di kalangan orang yang memudah-mudahkan pelajar-pelajarnya untuk mendapatkan ilmu. Dan ini tidak disukai lah oleh generasi-generasi yang terdahulu. Kita tidak mengatakan haram, bukan kata haram. Oh, kalau tok guru pergi rumah pelajar haram ke? Tidak, tak sampai tahap tu. Cuma ianya suatu adab yang tidak comel. Guru pergi ke rumah pelajar. Tuan-tuan, hari ni berlaku tak? Guru pergi rumah pelajar. Berlaku kan? Kalau di sebelah Kuala Lumpur, bandar-bandar besar tu banyaklah berlaku. Perkhidmatan mengajar Quran di rumah. Kalau seorang belajar berapa, kalau bersama dengan keluarga berapa. Dia buat fikir-fikir. Ini semua budaya yang tidak molek lah sebenarnya dalam perkembangan pengajian ilmu. Ilmu apa-apa sekalipun lah, super saja. Asalkan dia ilmu, maka sepatutnya kita kena jaga nilai ilmu. Sebenarnya bila kita belajar apa-apa jua ilmu, khususnya Quran lah, lebih-lebih lagi, dia bukan setakat kita jadi pandai, tuan-tuan. Pandai kerana diajar begini. Oh, dapat formula begini, dapat kaedah begini, oh pandai. Dia bukan semata-mata pandai tu yang kita nak. Tetapi lebih daripada tu, kita nak keberkatan. Berkat tu sebenarnya. Ada orang pandai tapi tidak ada berkat, maka kepandaian itu akhirnya memakan diri dia. Makan diri dia. Jadi dia boleh buat jahat dengan kepandaian dia. Itu tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya yang berlaku, kepandaian yang ada pada diri kita boleh memanfaatkan kepada orang di sekeliling kita, bukan menjahanamkan orang di sekeliling kita dengan kepandaian kita. Jadi kalau begitu ceritanya, mesti ada masalah dengan keberkatan bagi orang yang pandai, tetapi dia dengan kepandaian tu akhirnya jadi jahat dia. Jadi boleh merosakkan masyarakat dia. Mesti ada masalah dari sudut keberkatan. Kalau keberkatan tu mengalir molek dalam diri dia, maka tentu sekali kepandaian dia itu akan memandu dia untuk pergi ke tempat yang molek, buat benda yang molek, memanfaatkan ilmunya untuk masyarakat. Dia begitu, sipil dia begitu. Jadi daripada mana kita nak dapatkan keberkatan tadi? Dengan cara menjaga adab. Menjaga adab disebut sama, diulang sama, iaitulah adab dengan ilmu, adab dengan guru, adab dengan rakan sepengajian. Ini semua kita kena jaga. Antara adab dengan ilmu, iaitulah kita jaga diri kita supaya kita tidak jadi orang yang guru cari kita. Biar kita cari untuk guru. Kita jaga biar jangan kita ni jadi orang yang guru tunggu kita, bukan kita tunggu guru. Itu tak macam Kita kena jadi orang yang menunggu guru.
Guru tak sapa lagi, kita sapa dah. Itu baru betul. Jadi hari ni ramainya bila dia sapa, guru lambat sikit dia mula mengeluh. Kerana ustazah, tok guru janji pukul 8, 8.30 tak apa orang tidur ni. Dia buat cakap dengan kawan-kawan dia. Kita banyak urusan nak pergi situ. Hidup bilang hak dia. Dan kalau awak nak mengaji sungguh, awak sabarlah. Kerana ilmu tu dia akan dapat dengan sabar. Kalau awak tak sabar, awak tak payah mengaji. Dia kena letak atas diri kita begitu tuan-tuan. Barulah keberkatan tu akan hadir. Itu dipesan sama oleh guru-guru kita. Maka tidak memperlekeh ilmu. Itulah yang disebutkan oleh Nawawi. Antara adab yang perlu ditekankan dan diambil perhatian ialah seorang tidak boleh merendahkan nilai ilmu. Maka dia hendaklah pergi ke tempatnya yang mempunyai guru untuk mempelajari ilmu daripadanya. Sekalipun orang yang belajar tersebut adalah khalifah ataupun sesiapa sahaja. Dalam sejarah kita di negeri Terengganu pernah disebut oleh rekod-rekod sejarah bahawasanya salah seorang sultan di negeri kita, iaitu Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Maqam dia belakang kita, belakang saya, di depan tuan-tuan ni. Ini sahibul maqam. Apa nama ni? Sultan almarhum Sultan Zainal Abidin III ni, dia antara orang yang suka kepada ilmu, belajar, dan juga disebut-sebut sebagai akhirnya bukan setakat dia ni umara, tetapi dia ni juga ulama. Kerana banyak dia mengaji dengan tok guru ni, sehingga dia sebut bukan setakat umara ni, bukan setakat pemimpin biasa, tetapi dia juga ulama di sebalik pakaian pemimpin dia tu. Dan yang menariknya, bila dia belajar, tuan-tuan, dia bukan panggil tok guru ke rumah dia, tetapi dia yang pergi ke rumah tok guru dia. Antara tok guru dia iaitulah almarhum Tok Paluh. Maka dia disebutkan almarhum Sultan Zainal Abidin III ni pergi ke rumah Tok Paluh di Paluh tu untuk belajar, untuk semata-mata belajar. Ini suatu adab dan contoh yang terbaik kita boleh tengok dalam diri seorang pemimpin. Dia nak rakyat dia jadi begitu, dia kena buat gitu dulu. Bahkan dia perlu, kata Imam Nawawi, dia perlu melihara ilmu daripada sikap tidak baik ini. Jadi Imam Nawawi kata kalau anak murid, tok guru tu pergi cari anak murid, itu sikap yang tidak baik. Guru pergi ke rumah anak murid, itu sikap yang tidak baik. Imam Nawawi sebut gitu. Dia kena pelihara ilmu daripada sikap tidak baik ini, sebagaimana golongan terdahulu memeliharanya, dan kisah-kisah mereka berkenaan hal ini sangatlah banyak lagi masyhur. Jadi sebenarnya banyak kesan lah bila tok guru pergi ke rumah anak murid, banyak kesan. Tadi kita sebut tidak ada keberkatan. Yang seterusnya, kemungkinan kita anak murid ni yang tok guru pergi rumah dia, dia akan bersikap bermudah-mudah kerana rumah dia. Dia kata ikut anda saja, rumah saya. Jadi sudut pakaian pun sudah pun tidak jaga, ikut dan sekali pakaian. Kalau mari di tempat yang khas, dia akan bersiap. Dia akan bersiap pakai molek, pakai piah, paling-paling tidak piah lembek. Kalau tidak piah keras pun, tidak sokok pun. Tapi kalau duduk rumah dia, mungkin piah tak ada nak capai dah. Gaduh-gaduh sekali, duduk buat benda lain, tiba-tiba tak guna sapa dah. Dia pun masuk gohik lalu kelas dengan pakaian yang tidak bersiap. Jadi tok guru kan main, kan jubah, kan cipah tekok. Dia dengan baju pagoda saja, kain plekat. Contoh. Sebab apa jadi begitu, tuan-tuan? Sebab rumah dia. Dia kata, bukan rumah orang lain. Sebab itu, kita kena mari di tempat pengajian. Keberkatan dapat, adab pun kita akan jaga dengan tok guru kita. Hak tu tak kira lagi, hak tunggu. Tok guru siapa dah? Rumah dia. Dia pun khabar ke tok guru dia. Ustaz tunggu kejap ni. Saya nak naik atas, rumah 2 tingkat. Saya nak naik atas, nak khabar ke ni, anak-anak ni suruh siap apa semua. Ustaz tunggu kejap. Tunggulah ustaz tu, ustazah tu di ruang tamu. Setengah jam kena molek. Jadi ada ke pula tok guru kena tunggu si anak murid? Itu pula adab yang tak molek berlaku kepada ilmu. Seterusnya katanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyediakan tempat yang selesa. Seorang guru hendaklah menjadikan majlis ilmunya luas. Hendaklah menjadikan majlis ilmunya luas bagi menempatkan para pelajarnya di situ. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majlis ialah majlis yang paling luas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya di permulaan kitab adab dengan sanad yang sahih daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang guru yang nak mengajar hendaklah mencadangkan tempat yang selesa dah untuk pelajar-pelajarnya mari belajar. Oleh kerana dia dah bertegas dengan prinsip, saya tak akan pergi ke rumah awak untuk mengajar awak. Awak kena mari ke tempat saya. Dan kalau begitu Tok Guru tu kena sediakan tempat yang molek lah. Ustaz kena sediakan tempat yang comel. Kalau payah nak buat rumah, kita deal, kita sepakatkan dengan anak murid kita untuk kita buat pembelajaran di masjid, surau ataupun mana-mana kelas madrasah yang sudah pun lengkap dengan peralatan dan juga tempat yang selesa. Itu lebih mudah. Kalau sistem pengajian di sekolah yang ada ini, pondok ke, madrasah ke, itu tidak jadi masalah. Walaupun Tok Guru dia kena berjalan ke tempat tu, anak murid pun sama kena berjalan ke tempat tu. Tapi kalau di rumah anak murid tadi, Tok Guru je berjalan ke rumah anak murid. Anak murid tak berjalan pun. Jadi itu dia punya konsep yang berlainan. Maka kalau Tok Guru tak boleh nak buat di rumah dia, maka dia buatlah di tempat yang lain, yang lebih selesa, lebih sesuai untuk orang-orang yang nak mari belajar ni boleh duduk dengan baik. Dalam satu hadis Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya satu jalan untuk ke syurga. Tuan-tuan sekalian, hadis itu sendiri pun dah sebut siapa-siapa yang berjalan untuk mendapatkan ilmu. Maknanya, nak dapatkan ilmu memang dia kena pergi keluar daripada rumah kita. Tak boleh kita duduk di rumah, mari panggil invite saja. Tok Guru mari rumah. Itu tidak betul dengan kaedah yang sepatutnya berdasarkan hadis Nabi tadi. Salaka di situ bermaksud berjalan, dia kena menempuh. Itu baru kena dengan maksud hadis yang sebenar. Seterusnya kita masuk sikit kepada tajuk yang baru, iaitulah adab-adab pelajar. Sudah habis Imam Nawawi bicarakan tentang adab-adab seorang guru. Maka masuklah pula kepada adab-adab pelajar. Kata dia, semua yang kami sebutkan berkenaan adab-adab seorang guru turut merupakan sebenarnya adab-adab seorang pelajar pada masa yang sama. Jadi hak disebut dah pada guru tu, itu jugalah kepada pelajar pun kena praktik. Antara adabnya lagi ialah menghindari unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Quran, melainkan yang diperlukan. Jadi cuma adalah tambahan-tambahan sikit lagi. Antaranya, seorang pelajar ni dia kena eloklah daripada benda-benda yang boleh buat dia sibuk untuk dia belajar Quran, hafal Quran. Melainkan kalau diperlukan sangat. Contohnya kerja. Ada orang ini yang dia terhimpit di antara nak kerja ke nak belajar. Dia Quran tak pandai lagi. Tapi dalam masa yang sama tak ambuh kerja, nak sara anak bini lagi. Maka dia terhimpit. Maka di sini kata Imam Nawawi, tidak ada masalah kerana dia perlukan untuk kerja. Maka dia kena sesuaikan masa untuk dia belajar. Kalau dia kerja sehari, contohnya, dia belajarlah, cubalah usahakan untuk belajar. Belajar tu mesti, bukan sampingan. Oleh kerana sebab dia tak pandai. Kalau dia pandai dah, dia jadi sampingan. Tambahan saja, additional. Tapi kalau dia tak pandai, wajib atas dia untuk belajar sehingga dia pandai. Maka bagi orang yang belum lagi mahir Quran, sepatutnya bila dah kerja waktu siang, petang ataupun malam, kena ejah untuk masuk kelas Quran ke mana-mana pun. Kalau dia kerja waktu syih malam, kena ejah waktu siang hari belajar. Itu. Sebab hak ditanya dalam kubur bukan setakat cari makan, cari rezeki, pitih, tapi juga al-ilmu. Ilmu ni juga akan disoal oleh Allah di atas di masa hari akhirat. Seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Maka adab yang penting bagi seorang yang nak mempelajari sesuatu ilmu, lebih-lebih lagi Quran,
Dia kena fokus pada hati, tuan-tuan. Hati ini sangat main peranan. Kerana ilmu dia mari masuk ke dalam diri kita, bukan berhenti di otak. Dia bukan berhenti di otak kita. Walaupun kita duduk disebut-sebut otak yang baik ni, kena makanlah makanan-makanan otak ni, makanan minda dia panggil. Lalu adalah orang hari ni pun buatlah coklat minda lah, makanan sunnah lah, dia bubuh lah nama-nama tu untuk diberikan satu santapan kepada persegaran kepada otak ataupun minda ni, untuk belajar anak-anak lah. Itu satu hal. Cuma yang sebenarnya dia tidak terhenti di situ, tuan-tuan. Ilmu ni dia akan masuk ke hati. Hati lah. Itu dia punya titik akhir dia. Ilmu kalau sekadar duk main belego di otak, dia tak sampai ke hati, maka ilmu tu tidak akan menjadi suatu kesedaran kepada si pemilik ilmu tadi. Dia hanya menjadi kepandaian semata-mata. Tapi kita tak mahu jadi kita ni hanya tahu, hanya pandai, tapi kita nak kita jadi orang yang sedar. Kita ni jadi orang yang ada kesedaran dalam kepandaian dan pengetahuan kita. Jadi kepandaian, pengetahuan itu berada di otak minda, betul. Tetapi kesedaran itu berada di hati. Hati. Sebab itu dalam kalam Al-Imam Waqi' kepada anak murid dia Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita ni mazhab Syafi'i. Tok guru dia nama Imam Waqi'. Yang Waqi' sebut kepada dia, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Maka Imam Waqi' sebut kepada Imam Syafi'i, ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan menunjuk kepada hati orang yang bermaksiat. Jadi difokuskan ilmu itu adalah cahaya yang akan menunjukkan kepada hati. Sebab itu kena jaga hati sungguh-sungguh. Kalau ada buat dosa, kena taubat. Dia bukan kata jaga hati ni jadi suci, jadi malaikat. Bukan. Kita tetap manusia yang berfitrah akan melakukan dosa dan salah silap. Tak akan lari dah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Semua anak Adam buat salah silap, buat dosa. Nabi sebut dah awal-awal. Itu fitrah kita dah, tuan-tuan. Tetapi sebaik-baik orang yang buat salah silap dosa ni adalah orang yang bertaubat, istighfar, kembali pula kepada Allah bila dia sedar dia buat salah silap. Maka setiap kali buat salah silap dosa, ajaklah diri kita cepat-cepat untuk bertaubat kepada Allah. Bukan kena solat taubat pun, hanya kena sebut istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah cara kita untuk menyucikan hati kita yang telah buat dosa. Maka sucikan hati untuk kita mudah mendapatkan pelajaran, khususnya Quran, kata Imam Nawawi. Seorang pelajar nak menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Quran, menghafaz dan memahaminya. Sabit sebuah hadis Nabi SAW, baginda bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Apabila ia rosak, segumpal darah tak dirosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah segumpal darah tadi iaitulah hati. Ala wahyal qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka seseorang pernah juga mengucapkan sesuatu yang bagus. Hati perlu diperbaiki untuk menerima ilmu, sebagaimana perlu dibajakkan untuk bercucuk tanam. Itu kata-kata terakhir yang kita boleh baca pada pagi ini. Katanya Imam Nawawi, ada ungkapan yang menyatakan hati kita mesti kena baiki untuk kita terima ilmu, sebagaimana tanah perlu dibajak untuk bercucuk tanam. Orang yang nak menanam sesuatu tanaman, dia kena bajak, dia kena gemburkan tanah tu supaya tanah tu jadi molek. Hak keras jadi lembut. Tanah hak mati boleh jadi hidup molek, subur molek. Dengan cara dia gembur, dia bubuh baja dan siram air apa semua. Maka bila tanam pokok, insya-Allah pokok akan baik. Begitulah juga hati kita.
Hati kita mesti dikena gembur sama. Gemburkan dengan istighfar kepada Allah. Bajakkan dengan istighfar kepada Allah. Moga-moga dengan cara itu ilmu akan jadi mudah masuk, mudah lekat sama. Quran mudah masuk, mudah lekat dalam diri kita. Itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya pada pagi ini yang kita boleh baca sama-sama. Mudah-mudahan memberi manfaat. Sambung lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. ربنا زدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.